Jadi bila Nabi dah mengambil ayat Quran tersebut, Nabi tidak akan lupa kerana Allah yang menjaganya, kecuali Allah sendiri yang melupakan Nabi. Seperti Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Allah kata tidak ada ayat yang kami nasakhkan. Maknanya Allah nasakh kata ayat Al-Quran? Adalah kalau macam tu. Tidak ada ayat yang kami nasakhkan kecuali ma nansakh min ayatin, tidak ada ayat yang kami nasakhkan, kami mansuhkan, au nunsiha, ataupun kami jadikan kamu melupakan perkara tersebut, ataupun kami melupakan kamu ayat tersebut. Au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha, kami akan datangkan yang lebih baik daripadanya ataupun dengan yang sama taraf dengannya. Boleh faham kan? Maknanya ada ayat Al-Quran yang mansuh. Dan apabila Allah mansuhkan sesuatu ayat, Allah akan datangkan dengan ayat yang lebih baik ataupun yang sama taraf dengan. Faham kan? Yang Nabi dah sampaikan ayat tu kan. Allah akan lupakan. Allah sendiri yang kata nunsiha, kami lupakan. Dan ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan menjaga ayat tersebut. Okay, dengan cara dia ingat, dia jadikan mudah untuk dihafal dari generasi ke generasi. Orang yang ijaz Al-Quran, kita perlu takut dengan Al-Quran. Sebab ada golongan ahli Al-Quran, ahli Allah di muka bumi ni siapa? Ahli Quran. Mereka tidak ada kekeliruan bagi mereka. Bila dia tengok salah baris saja, dia akan tahu Quran. Ini sini bukan baris ni. Apatah lagi salah, takut hilang huruf, takut hilang perkataan, tidak mungkin. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan pelbagai cara untuk menjaga Al-Quran daripada hilang. Betul, doa kunut tu lah. Kita bercakap banyak tentang doa kunut. Dan hari ini pun sama. Hari ini kita masuk kepada hadis seterusnya. Itu kira mukaddimah lah tadi tu. Hadis seterusnya iaitu daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dia berkata. Al-Hasan ni siapa? Cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, anak kepada Ali. Al-Hasan kan? Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma qala, علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. Telah mengajarkan kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimah-kalimah yang aku perlu katakan ataupun aku boleh katakan, aku boleh bacakan fi qunut al-witr, dalam kunut solat witir. Dalam kunut solat witir di sini penting kita fahami. Kali lagi gua bacakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada aku perkataan-perkataan yang aku bacakan dalam kunut witir. Okey? Apa maksudnya kat sini? Perkataan-perkataan yang boleh aku bacakan dalam kunut witir. Di sini dalam kunut witir. Memberi makna perkataan yang akan kita dengar ini Nabi ajarkan kepada Al-Hasan untuk dia bacakan dalam witir. Untuk dia bacakan dalam witir. Tetapi adakah kalau kunut witir doa ini saja yang kita kena baca? Doa ini saja, tak boleh tambah, tak boleh ni? Tak kan? Kita boleh faham kat situ tidak? Untuk kamu baca kepada kunut witir. Masuk pada kunut witir tu maknanya apa? Maknanya kunut witir ada tempat dia dan ada bacaan dia, dan kamu boleh bacakan doa ni ada kunut witir. Dan memang diajar, dan doa ini diajar khusus untuk kunut witir. Maknanya kunut witir kamu boleh baca doa lain, doa ini pun termasuk. Tetapi doa ini sepatutnya kamu baca kat mana? Doa ini khusus untuk kunut witir. Sebab Nabi sebut kan, Al-Hasan sebut untuk dibacakan pada kunut witir. Sepatutnya kunut lain tak ada lah. Betul tak? Sebab dia sebut pada kunut witir, untuk kamu bacakan pada kunut witir. Dia khususkan ke tak doa ini untuk kunut witir? Khusus. Tapi kunut witir adakah dia hanya khusus untuk doa ini? Tidak semestinya. Boleh faham kan? Itu satu perkataan kita kena tengok secara detail makna dia. Apakah doa yang diajarkan tu?
perkataan-perkataan apakah yang diajarkan untuk dibaca pada kunut witir. Okey, perkataan tersebut ialah Allahumma hdini fi man hadait. Macam pernah dengar kan? Wa afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Wa barik li fi ma a'tait. Wa qini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Innahu la yadhillu man walait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Sebiji macam kita pernah dengar. Sebiji macam kita pernah baca dan hafal. Kan? Sayangnya kita baca dalam kunut witir ke kunut mana? Itulah dia. Yang kunut subuh tu kita kena kembali pada hadis yang Nabi kata, yang siapa ni? Sahabat kata Nabi tidak berkunut kecuali untuk mendoakan ke atas kaum ataupun mendoakan untuk kebaikan sesuatu kaum. Maknanya Nabi akan baca doa ni kalau dia buat dalam kunut subuh? Tidak. Kerana ini diajarkan, dia sendiri yang ajarkan kepada Al-Hasan untuk solat kunut witir. Takkan dia pergi baca dalam kunut subuh tadi, kunut nazilah. Kan? Kerana dia sendiri mengajarkan kepada Al-Hasan untuk ini solat, ini kunut witir. Jadi bila kita rangkumkan semuanya, kita tahulah kekeliruan tu memang wujud dan kita dah nampak penjelasannya, iaitu mengembalikan bacaan Allahumma hdini fi man hadait ini kepada tempat asalnya yang diajar, iaitu kunut witir. Dan kunut subuh ada ke tak? Tak ada lah. Sebab kita dah kembalikan kepada kunut witir sebenarnya bacaan doa tersebut. Dan tidak ada riwayat lain mengajarkan kita kunut subuh. Bahkan ada hadis mengatakan Nabi tidak berkunut kecuali jika mendoakan ke atas sesuatu kaum ataupun kebaikan sesuatu kaum. Memberi makna kunut ini kunut apa? Kunut nazilah, dan nazilah ada bacaan dia. Kan? Bukan Allahumma hdini yang kita dah buat dalam kunut subuh. Allahumma hdini, ini adalah kunut witir. Faham dah kan? Jelas dah kan? Yang tak baca kunut subuh tu bukan Wahabi. Mazhab Nabi, hadis dia. Orang yang faham, kita rangkumi semua hadis, kita akan faham, dapat jalan yang lurus. Jalan yang sebenar. Jadi di sini hadis tu kita dah faham, kita dah hafal lah sebenarnya Allahumma hdini ni. Kita nak tahu makna dia pula. Apa yang Nabi ajarkan kepada Al-Hasan? Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, Allahumma apa ni? Ya Allah, ihdini, tunjukkan aku ataupun beri hidayah kepada aku fi man hadait. Berikan hidayah kepada aku seperti mana engkau beri hidayah kepada orang-orang yang telah engkau beri hidayah. Itu maksudnya. Fi man hadait. Ada orang yang telah engkau berikan hidayah, jadikan aku salah seorang daripada mereka. Itu maksudnya. Wa afini fi man afait. Dan afini, ampunkan dosaku. Ampunkan aku, afiatkan aku seperti mana engkau afiatkan orang-orang yang telah engkau afiatkan, engkau ampunkan. Wa tawallani fi man tawallait. Tawalla ni memberi makna banyak makna. Tawalla ni boleh memberi makna kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jadi wali kita. Maknanya apa? Tadbir perkara kita. Okey, boleh juga kita minta, kita maknakan dia supaya Allah letakkan kita sebagai pentadbir, boleh juga. Waliul amr daripada perkataan tawalla. Okey, tawallani fi man wa tawallani fi man tawallait. Tadbir perkara aku seperti mana engkau tadbirkan perkara orang-orang yang engkau tadbirkan perkara mereka. Wa barik li fi ma a'tait. Dan berikanlah keberkatan kepada aku dalam apa yang telah engkau berikan kepada aku. Maknanya kalau Allah berikan kepada kita sesuatu, kita minta supaya diberkati perkara tu, benda tu. Wa qini syarra ma qadait. Dan lindungi aku daripada qada yang jahat. Qada dan qadar Allah ni ada yang jahat, ada yang baik, kan? Ada yang buruk, ada yang baik. Kita minta dalam doa ni, doa kunut witir ni, untuk Allah jauhkan kita, lindungi kita daripada qada yang buruk. Tak mahu menimpa kita qada dan qadar yang buruk, sakit, aksiden, semua tu ketentuan Allah dan kita minta Allah jauhkan kita, kan? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sesungguhnya engkau lah yang
mentakdirkan qada dan qadar, dan tiada siapa yang boleh mengubah takdir engkau. Tiada siapa yang, maknanya tiada siapa yang menentukan kehendak Allah, tetapi Allah lah yang melakukan apa yang dikehendaki. Faham kan? Tiada siapa yang boleh menghendakkan sesuatu terhadap Allah, ini mengawal kehendak Allah, tetapi Allah sahajalah yang boleh melaksanakan apa yang dia kehendaki. Kalau orang lain nak benda lain berlaku, tapi Allah nakkan benda tu berlaku, berlakulah benda yang Allah inginkan. Innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya tidak akan hina orang yang engkau naikkan. Tengok, dia kembali kepada wa tawallani fi man tawallait tadi. Kata sama kan? Jadi kau cakap tadi boleh memberi dua makna. Sama ada kita minta Allah mentadbir kita, ataupun kita minta Allah memberi kita kuasa mentadbir. Dan kita baca kat sini, ini makna kedua. Wala yadhillu man walait, ini makna yang kedua, iaitu apabila kita minta Allah Subhanahu Wa Taala mentadbirkan kita, menjadikan kita, memberi kuasa mentadbir pada kita, kita sebut di sini tidak akan hina orang yang Allah jadikan dia pentadbir. Kan? Allah bagi kuasa pada seseorang, dia tidak akan hina. Itu maksud dia. Tabarakta Rabbana. Okey. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Tabarakta maknanya berkatlah. Berkatlah Tuhan kami, wa ta'alaita, dan tinggilah kamu. Tinggilah kamu. Maksudnya ada pujian dalam ni dan ada permintaan. Kan setiap permintaan dia sebut dengan pujian yang last sekali. Kamu minta ditakbirkan, kemudian kamu minta kamu puji, kamu kata tiada, jika Allah takbirkan kamu tidak akan hina. Siapa yang Allah pilih untuk dia mentadbir, dia tidak akan hina. Maknanya pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita puji Allah, kita kata Allah, berkatlah Allah dan tingginya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada tambahan lafaz dalam riwayat Tabrani dan Baihaqi, wala ya'izzu man adait. Maksudnya apa? Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia orang yang memerangi kamu. Tidak akan mulia, tidak akan berjaya orang yang memerangi kamu. Zadan Nasa'i fi wajhin akhar fi akhirih, dan dalam riwayat An-Nasa'i ada tambahan lain yang mana di hujungnya disebut wa sallallahu 'alan nabi, dan Allah memberi selawat dan salam ke atas Nabi. Walil Baihaqi, dan ada versi yang lain pula daripada Baihaqi, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni daripada siapa ni? Daripada Ibnu Abbas. Tadi daripada siapa? Al-Hasan. Okey. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah yu'allimuna, dulunya mengajar kami doa nad'u bihi, dengan satu doa yang kami gunakan untuk berdoa dengannya, fil qunut, pada apa? Pada doa qunut, min salatis subh, daripada sembahyang subuh. Tetapi yang ni apa? Fi sanadihi dha'f. Hadis ini dalam sanadnya ada kedhaifan. Boleh pakai kitab versi ni? Tak boleh. Maknanya versi ini cuba untuk mengatakan doa ini dibaca dalam solat subuh, tetapi sanadnya dhaif, tidak boleh dijadikan hujah. Faham kan? Jelas kan? Witir tu memang setiap hari kita tidak. Nabi tak buat witir setiap hari, tapi kunut tu maksud apa? Kunut ke witir? Kunut. Kunut tidak setiap hari. Kunut tidak disyariatkan untuk kita lakukan dalam setiap witir, tidak. Okey, kunut tidak disyariatkan untuk dilakukan pada setiap witir. Witir Nabi tak tinggal, walaupun musafir Nabi tak tinggal. Tapi adakah Nabi buat kunut setiap witir? Tidak. Tapi bila kita nak buat, ya? Bila kita rasa nak buat, ya. Bila rasa nak buat, buat. Kerana tidak diriwayatkan Nabi melakukan kunut walaupun dia bermusafir, dia tak tinggal. Solat sunat lain dia tinggal, musafir dia tak buat qabliyah ba'diyah. Okey? Tetapi solat kunut walaupun dia solat witir walaupun dia musafir, dia tak tinggal. Ada riwayat, maknanya ada riwayat kata memang betul Nabi tak
Tak tinggal pun tak tinggal witir. Tetapi dalam riwayat tidak menyebut yang witir itu disertakan dengan kunut. Kalau betul Nabi buat setiap ni, mestilah riwayat menyatakan demikian, kerana riwayat tu ada. Dan kita perlu berdisiplin dengan Nabi Muhammad SAW dan ajarannya. Kalau dia tak buat, kita tak buat. Kalau dia buat, kita buat. Jarang kita Puasa masa puasa buat, masa Ramadan buat. Ada puasa. Ada ulama mengatakan pertengahan Ramadan baru buat. Maknanya 15 hari pertama tu tak buat, kan? Ini buat je. Sini buat ya, tapi bulan Ramadan sajalah, bukan berterusan. Dan kita tak buat pun. Kalau kita solat witir sendiri, kita buat tak? Kunut. Kita rasa janggal, kan? Kita rasa janggal. Sebenarnya itulah yang sunnah. Kadang buat, kadang tak. Yang sebaliknya, kita buat yang tak sunnah, kita tak rasa janggal. Kita rasa dah familiar dengan benda tersebut. Betul tak? Orang lain yang belajar sunnah, tengok kita dah, nampak pelik. Itulah dia. Sebab itulah katalah tadi, bukan tak ada. Bila-bila pun yang kata, kalau kita lakukan benda yang tiada dalam sunnah, kita akan lakukan perkara tersebut di atas expense perkara sunnah. English panggil apa? In expense, kan? In expense of perkara sunnah. Kita tak rasa. Kita buat benda yang bid'ah, kita tak rasa. Tetapi sebenarnya dia memakan benda sunnah, kita dah tinggalkan. Sebab tu bahaya. Sebab tu Nabi kata, seburuk-buruk perkara-perkara bid'ah. Kerana dengan senyap-senyap, dia makan perkara sunnah yang sepatutnya kita buat. Banyak kali kita akan nampak. Dan kita akan fahami kenapa Nabi kata seburuk-buruk perkara. Kerana dia hanya menyerang orang yang baik. Orang yang jahat, dia tak buat perkara bid'ah, tak perlu. Dia buat perkara jahat je lah. Dia minum arak, dia berzina, dia berjudi. Tetapi orang yang baik, dari mana dia dapat dosa? Adakah dia akan berzina, berjudi? Tidak. Kita tawarkan benda ni, dia tak buat sebab dia baik. Tawar kepada Pak Imam, kan? Terus berzina. Pak Imam buat tak? Tak buat. Tapi kita kata Pak Imam, kita baca Yasin lah malam ni, kan? Setiap malam Rabu kita buat solat Jumaat lah. Contoh kan, hari Rabu buat solat Jumaat, contoh. Pak Imam kata solat bagus, baca Yasin bagus, sedangkan Nabi tak buat benda tu, kan? Kita tahlil lah ramai-ramai, cara kita berzikir, cara kita lah. Pagi orang berzikir, pukul kompang dalam masjid, orang suka, nanti orang datang masjid ramai, kita nak ajak orang ke masjid, kan? Pak Imam buat ke tak? Pak Imam akan berfikir, elok juga, benda baik, apa salahnya, kan? Maknanya dia menjerat, memerangkap orang yang baik untuk mendapat dosa. Itu bahayanya. Dan dia tak akan bertaubat daripada perkara itu, kerana dia rasa kenapa bertaubat ini pahala. Bertaubat dosa, ini pahala, dia kata. Padahal walaupun benda tu zikir, walaupun benda tu bacaan Quran, dia tetap memberi dosa kerana kamu melanggar perintah Rasulullah SAW supaya berpegang dengan ajarannya dan jauhi larangan. Dia tak nampak benda tu dan dia tidak akan bertaubat. Banyak sekarang dia orang buat ni selawat Nabi dalam masjid pakai kompang. Saya tengok kat Malaysia sekarang. Itulah bahaya ni. Yang meja drum yang besar dung. Baikkan. Meja drum ni kan. Ini bukan nak begitu. Masjid yang saya pergi, dia ada buat tu. Saya pun tak tegur pun, tak kata betul tak betul je. Tapi orang yang fitrah ni masih bersih, walaupun dia tak ada ilmu, dia akan persoalkan, betul ke benda ni ada dalam Islam? Betul tak? Orang yang masih belum dicemari fikrah dia punya fikiran dia belum dicemari, dia akan tertanya, betul ke benda ni ada dalam Islam? Betul tak? Orang akan tertanya, iya ke ada dalam Islam main gendang atas masjid? Dan kebanyakan ustaz-ustaz dari Yaman ni. Yaman ni dia betul. Montu ya. Banyak lagi ada ke? Kebanyakan kalau you check ni ada orang, dia tanya dia orang, kebanyakan dia orang ni dari Yaman. Betul. Itu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta Allah dah bagi hidayah pada kita, Allah kekalkan hidayah tu pada kita, kan? Sebab kita nak hidayahkan orang. Nabi Muhammad SAW sendiri
orang yang dia sayang Abu Talib, boleh tak dibagi hidayah? Tak boleh. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah kata, sesungguhnya Muhammad, engkau tidak boleh memberi hidayah pada orang yang walaupun orang tersebut engkau suka, tetapi Allah memberi hidayah pada orang yang dia ini kita nak bagi hidayah pada dia orang. Kalau Allah dah tarik hidayah pada dia orang, macam mana lagi? Susah hati kita pun tak dapat juga bagi hidayah. Kita sekarang ni kena buat apa? Diri kita sendiri dan anak-anak dan isteri. Jangan biarkan hidayah tu pergi. Okey? Apabila kita tahu perkara yang betul, jangan sekali-kali kita tinggal, pegang dia dengan gigi geraham. Walaupun orang marah, walaupun apa, jangan kita tinggalkan. Hadis seterusnya. Hadis ini jelas kan? Hadis seterusnya apa pula? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum tu kita nak pastikan, nak jelas yang orang kata solat subuh ada kunut ni apa? Sanad dia dhaif. Dhaif kan? Sanad dia dhaif. Yang Allah mahdini untuk solat subuh, sanad dia apa? Dhaif. Yang betulnya, yang sanadnya sahih ialah ini untuk solat, untuk doa kunut witir. Okey. Hadis seterusnya daripada Abi Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Sekiranya seseorang kamu sujud, maka janganlah dia yabruk ni turun ataupun duduk seperti mana unta turun untuk duduk. Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi, dan hendaklah dia meletakkan tangannya sebelum lutut. Ini pelik. Cuba kita kembali pada permulaan hadis. Nabi kata apa? Abu Hurairah riwayatkan, Nabi kata, sekiranya seseorang kamu turun untuk sujud. Untuk sujudlah kita sebut disebab sembahyang kan. Janganlah dia turun seperti mana unta turun untuk duduk. Sebab unta tak sujud, unta duduk. Tapi perkataan itu digunakan sama. Fala yabruku, jangan dia turun untuk sujud seperti mana kama yabrukul ba'ir, seperti mana unta duduk. Hendaklah dia meletakkan, kan, ini yang Abu Hurairah riwayatkan, hendaklah dia meletakkan tangannya sebelum lutut. Kalau kita letak tangan sebelum lutut, permulaan hadis kata jangan tiru unta, kan? Jangan tiru unta. Kemudian tiba-tiba Abu Hurairah kata hendaklah meletakkan tangan sebelum lutut. Kalau kita letak tangan sebelum lutut, itu tiru unta. Betul tak? Cuba tengok dalam YouTube ke apa, macam mana unta turun. Unta akan turun dengan cara meletakkan kaki depan dia, maknanya letak tangan dulu, kemudian baru dia letak lutut belakang dia. Kan, sebab kita pernah tengok video orang Arab yang orang Arab buat lawak kan. Dia suruh orang gemuk naik atas unta, kemudian dia suruh unta duduk. Mamak tu pegang terbalik ke depan dia. Sebab unta turun kaki depan dulu kan. Terguling mamak tu. Sebab dia condong gitu, terguling ke hadapan lah. Jadinya kita tahu unta turun dengan tangan dulu ke kaki dulu. Tangan ni kita masuk kaki depan, sebab unta tak ada tangan kan. Kaki depan lah. Nampak kopi mana tangan unta. Yang belakang satu ekor. Jadi kita explain dulu, kaki depan dia tu kita kira tangan lah, kaki belakang kita kira lutut kan. Jadi unta dia turun dengan tangan dulu ke lutut dulu? Tangan dia dulu lah, kaki depan dahulu. Jadi ini bercanggah. Awal hadis dengan hujung hadis bercanggah, nampak bercanggah, betul tak? Nampak bercanggah kan? Jadi macam mana kita nak buat ni? Kalau kita turun tangan dulu, kita dah melawan permulaan hadis, dah bercanggah dengan permulaan hadis. Kalau kita turun lutut dulu, kita bercanggah dengan hujung hadis, iaitu suruh turun tangan dulu. Okey? Di sini kita kena tengok ada hadis satu lagi. Kau bacakanlah, ada dalam abang punya ada? Ada? Okey, baca hadis daripada satu lagi daripada Wa'il kan? Wa huwa aqwa min hadis Wa'il bin Hajar.
Hadis tadi yang kita sebut tu, yang mana Abu Hurairah kata turun dengan tangan dulu, kemudian baru lutut. Bercanggah dengan apa sendiri yang dia sebut pada permulaan, iaitu jangan tiru unta. Tiba-tiba dia ajar cara memang meniru unta. Kemudian hadis seterusnya kita kena tengok, wa huwa aqwa min hadis Wa'il. Pensyarah kitab ni kata hadis ini lebih kuat daripada hadis Wa'il tadi. Hadis Abu Hurairah ni yang kita sebut ni lebih kuat daripada hadis Wa'il yang akan datang. Okey, bin Hajar radhiyallahu anhu, yang mana Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu meriwayatkan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sajada, ketika mana dia sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, dia meletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya. Wa'il nampak Rasulullah buat macam mana? Sebaliknya yang Abu Hurairah kata. Dan Wa'il nampak Rasulullah buat lutut dulu baru tangan, seperti mana yang dia larang dalam hadis Abu Hurairah, iaitu jangan tiru unta. Faham tak? Syekh Ibn Utsaimin telah disoal tentang hadis ini. Mana satu, sebab kita dapat bercanggah dua hadis yang bercanggah. Mana satu kita nak ikut? Wa'il kata dia nampak Rasulullah letak lutut dulu. Abu Hurairah hadis dia lagi lah confusing. Sebab Abu Hurairah kata jangan ikut unta. Kemudian Abu Hurairah ajar cara dia memang betul-betul mengikut unta. Dan kita nampak Nabi SAW, Wa'il kata, tak buat seperti mana yang Abu Hurairah ajar. Maknanya kepala hadis Abu Hurairah tu betul dengan perbuatan Nabi, tetapi ekornya salah. Kan? Syekh kata, sebab orang kita, bila orang biasa kita nampak macam hadis bercanggah, sedangkan hadis dua-duanya sahih, bercanggah macam mana ni? Kan? Tafsiran Syekh kata tak ada bercanggah apa-apa. Pelik orang yang bertanya. Syekh kata bagi aku tak ada bercanggah apa-apa. Sebab Syekh kata jelas-jelas nampak yang Abu Hurairah cakap tu dia tersalah riwayat. Macam mana pada permulaan hadis dia kata jangan ikut unta, kemudian hujungnya dia ajar sama betul-betul dengan unta. Maknanya dia tersilap pada riwayatnya. Yang dia nak sebut ialah turunkan kaki sebelum tangan, yang mana disokong dengan hadis Wa'il nampak Rasulullah turun lutut dulu baru turun tangan. Dan semua ini menyokong kata-kata Abu Hurairah pada permulaan hadis, jangan kamu turun sujud seperti mana unta turun duduk. Hendaklah kamu menurunkan lutut dulu sebelum tangan. Boleh faham kan? Faham kan? Jadi sekarang ni kita nak ekstrak makna hadis ni dan kita nak amalkan. Mana satu kita nak buat? Lutut dulu ke tangan dulu? Lutut dulu, supaya kita tidak menyerupai unta. Kalau orang sakit kanser kan? Kalau orang sakit lutut ni saya tengok pada sakit lah, kalau sakit tak ada masalah. Kalau sakit tak ada masalah lah, ada sebab. Bukan sengaja. Sakit tak ada masalah. Okey. Sakit tak ada masalah. Okey, Kak Ti tanya. Ada Ikhwan, kenapa dia tak cancel yang hadis ni? Dah tahu dah dia salah kan? Kalau tak ada yang Pak Im tu orang jadi keliru lah nanti. Tengok. Tapi kita sebut tu kalau tak ada. Kalau tak ada. Kalau kita nak berkira kalau, semua benda boleh berlaku kalau kan. Sepanjang periwatan Abu Hurairah, Dia memang tak cancel. Kerana apa? Kerana ni panggil amanah ilmiah, amanah ilmu. Orang dulu amanah mereka terhadap ilmu. Dia tersanad daripada dia ni, daripada dia ni. Aku tak kata betul ke salah. Kalau nak cakap betul ke salah, kau cek sendiri. Dia ni boleh percaya atau tidak. Sebab aku nyatakan berserta sanad. Amanah ke tak amanah tu? Kita dah tak ada dah amanah tu. Sebab tu kita rasa pelik. Kita dah tak ada dah perasaan amanah ilmiah tu. Kan? Betul tak? Mereka ni kalau dia ambil ilmu tu daripada orang, dia akan cakap aku ambil pada dia ni, dia ni. Aku akan masuk dalam kitab aku. Okey? Kamu cek sendirilah. Aku tak kata ni sahih, aku tak kata ni dhaif. Tapi ini yang sampai kepada aku. Kamu nak tahu betul sahih ke tak sahih, kamu cek sendiri. Siapakah orang yang meriwayatkannya? Adakah dia thiqah ataupun fasik? Kalau fasik, jangan ikut. Kan? Sama juga Ikhwan pun, Ikhwan menyampaikan. Kalau betul apa yang Ikhwan sampaikan, ikutlah. Kalau salah,
salah apa yang kau sampaikan. Abang-abang mungkin pergi tempat lain, belajar dengan syekh lain, guru lain, sebut benda yang lagi betul, kan? Lagi yakin, tinggalkan. Sebab ikhwan pun sampaikan pada orang, mungkin orang tu salah. Okay? Dan kita telah cuba sedaya upaya memilih kitab Bulughul Maram. Kita tak pilih mana-mana kitab. Kita pilih kitab Bulughul Maram yang mana telah diambil daripada kitab-kitab yang autentik, kitab-kitab hadis yang autentik. Faham kan? Nah, insya-Allah kita tidak tersalah lah kalau hadis itu dhaif, dinyatakan dhaif seperti mana tadi. Dia masukkan hadis itu kerana amanah ilmu, tapi disyarahkan adakah dhaif atau adakah tidak. Okey, amanah ilmu. Orang kita sekarang ni nak tunjuk betapa jauhnya kita dengan mereka. Mereka betul-betul amanah, kita perasan amanah. Amanah juga tapi perasan amanah. Nak tunjuk macam tu. Kan? Isu orang kata isu apa ni, khaluat lah dalam rumah, masuk panggil orang untuk tangkap lah apa semua kan. Isu yang berlaku tu kan. Adakah dia nampak? Yang dia nampak dua orang masuk, tapi dia tuduh kan? Dia tuduh berzina lah apa lah kan. Adakah dia nampak berzina ke? Tak nampak. Yang dia nampak berdua masuk ke rumah. Berzina ke tak berzina dia tak tahu kan. Ada orang pada zaman dahulu, ni cerita riwayat, aku tak ingat nama dia siapa, tetapi dilakukan untuk menguji. Dia nak uji tahap amanah orang Arab ni. Ni orang Badui, orang Arab Badui. Dia pakaikan dua orang lelaki pakaian wanita. Okey, dua orang lelaki pakaian wanita. Kemudian dia hantar seorang tu lelaki, seorang lagi wanita. Maknanya orang jauh nampak macam berdua-duaan lah kan. Dia pergi dekat pada pasir, dia bagi orang nampak lah mula-mula. Kemudian dia pergi kepada pasir, sorokkan diri dia orang. Dia lakukan seolah-olah sedang lakukan benda lah kan. Lepas tu Badui ni nampak, Badui ni tengok. Lepas tu dia nak test Badui ni amanah ke tak amanah kan. Dia pergi tanya, apa yang kamu nampak? Adakah kamu jumpa ni anak aku ke apa ke, yang perempuan lah, seorang perempuan hilang, adakah kamu nampak dia di mana-mana? Badui tu kata, aku ada nampak macam orang perempuan, nampak betul dan sebagainya kan, macam orang perempuan. Kedudukannya begini, dia nyatakan kedudukan, tapi adakah dia sebut berzina? Dia nyatakan lelaki duduk kat sini, perempuan duduk kat sini, adakah dia sebut berzina? Tidak, dia nyatakan seperti mana yang dia nampak kan. Kita tak nampak pintu saja zaman kita kan. Tapi telefon kata telefon report kata tempat ni orang ni adakah lagi amanah ilmu tu? Tidak ada dah. Jauh beza ni, jauh sekali. Dia nampak jelas, dia kata siap nampak betul lagi. Orang zaman dulu dia tutup semua telekong sampai tak nampak dah hitam kan. Dah kan nampak betis, benda yang cover sebelum ni, kemudian nampak betis. Dia bolehlah cakap, pelik kenapa nak nampakkan betis kalau bukan nak buat perkara tersebut kan. Boleh je dia nak cakap, tapi dia cakap macam tu tak. Amanah itu orang Badui, amanah ilmu. Apatah lagi orang yang ada ilmu, yang mana menulis kitab, yang mana menyampaikan hadis ni. Lagilah kita expect daripada mereka amanah ilmiah yang mana kita nampak dalam kitab-kitab mereka. Atau nak Malaysia dah tarik serbu ni. Dah apa? Hadis yang yang ujung-ujung tu ada kata apa? Does not reach the prophet. Dia kata mu'allaq. Hadis Wa'il ni dikatakan mu'allaq. Jadi kau baca balik. Fa innahu lil awwal, ini sebenarnya kata-kata penulis kitab. Okey, penulis kitab kata apa? Sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah kata apa? Sahih. Wa dzakarahu al-Bukhari mu'allaqan mawqufan. Bukhari sebut apa? Bukhari sebut hadis ini mu'allaq, tergantung, mawquf, hanya kepada Wa'il, bukan daripada Nabi, tak sampai. Maknanya dia tengok tu sahabat. Hadis ni bukan marfu', tidak sampai ke tahap Nabi Muhammad SAW. Tetapi Ibnu Khuzaimah kata apa?
Sahih. Sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ibn Khuzaimah kaji. Hadis itu sahih dan tidak bercanggah dengan hadis Abu Hurairah. Sebab tu Ibn Utsaimin dia penganalisa hadis, muhakkik zaman ini, dia kata tidak ada percanggahan. Di sini adalah salah lisan ataupun tersasul Abu Hurairah. Mana bukti kita kata Abu Hurairah tersasul? Sebab dia kata pada awal hadis, kan, yang ikut unta. Tak mungkin pada hujung hadis dia pergi ajar betul-betul ikut unta. Boleh faham ke? Dan hadis wa'in menyokong. Sebab tu kita kata hadis wa'in ni, walaupun dia dhaif, dia menyokong hadis Abu Hurairah. Kalau kita kata mu'allaq pun, tetapi Ibn Khuzaimah kata tu hadis ni mu'allaq ke sahih? Sahih. Kan? Hadis ni sahih. Jadi dia menyokong hadis Abu Hurairah. Kalau hadis wa'in ni tak ada pun, kita ikut apa yang Abu Hurairah kata, iaitu jangan jangan ikut unta. Bukan Abu Hurairah kata, Nabi kata. Abu Hurairah meriwayatkan. Bukan daripada 6 imam tu lah, ya? Bukan daripada 6 imam tu lah. Dia punya 6 imam tu siapa? imam mos. Oh, kitab dia tu. Memang daripada kitab tu lah. Memang daripada semua kitab tu lah ni. Semua. Semua. Dia dikatakan di sini. Imam. Dalam Bukhari saja yang mengatakan mu'allaq. Boleh faham kan? Hadis-hadis kita yang kita ambil dalam Bulughul Maram ni semuanya berasal daripada kitab 6 tu. Okey, kitab hadis yang diiktiraf. Jadi sampai di sini boleh faham? Yang kita nak ekstrak dan nak amalkan ialah meletakkan lutut sebelum tangan. Dan memang kita tahu, kita expect orang akan keliru. Ada kalangan orang yang keliru, dia akan buat tangan dulu dan dia akan berhujah dengan kita kata tangan dulu. Tapi kita alhamdulillah dah tahu, kita dah rangkumi hadis yang berkaitan, iaitu Abu Hurairah tersalah dalam sebutannya pada penghujung hadis. Kerana dia sendiri, hujah tu daripada lisan dia sendiri. Kerana dia sendiri mengatakan jangan kamu tunduk seperti mana unta, kamu turun seperti mana unta turun. Kemudian tiba-tiba dia mencanggahi apa yang dia perintahkan. Kita tahulah maknanya dia tersalah, tersasul. Faham kan? Jadi dia turun dengan lutut dulu, kemudian tangan. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada lit-tashahhud wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra. Okey. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya dia turun, dia duduk untuk tasyahud. Tasyahud maknanya tahiyat. Kita panggil tahiyat. Sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk untuk tahiyat, wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra. Dia akan meletakkan tangan kirinya di atas lutut kiri. Tangan kiri di atas lutut kiri. Ini nak cakap bila ni? Waktu duduk tahiyat, duduk tasyahud. Tangan kiri. Sekarang ni tangan kiri duduk letak atas lutut kiri. Betul ke tak yang kita buat? Betul. Wal yumna 'ala al-yumna. Dan tangan kanan di atas lutut kanan. Wa 'aqada 53. Dan dia akan mengikat, apa dan ikat, kita makna diikat 53. 53. Macam mana 53? Orang Arab dia ada dia punya signal tangan dia ni, isyarat tangan. 53 macam mana? 53 tu dua tangan ni buat bulat. Bulat kan? Bulat nombor 5 betul tak? 3 macam ni, adakah letak macam ni? Tidak. Dia buat bulat tangan ni, bulat. Kemudian yang ni dia tutup. Okey? 53 bagi dia macam ni. Ni 53. Macam ni. Okey? Wa asyara bi isba'ihi as-sabbabah, dan dia menunjukkan dengan jarinya, jari telunjuk. Jari telunjuk. Macam ni lah. Kan? Kita sebelum ni tak belajar kan? Ada yang buat tangan macam ni, angkat ni saja, ada yang macam ni. Kan? Penumbuk kemudian ni. Hari ni dia tahu macam mana. Dia buat halaqah nombor 5.
antara tangan tengah, jari tengah dengan ibu jari macam ni. Nombor 5. Okey. Dan dia tunjukkan dengan tangan, dengan jari telunjuk. Dua jari yang paling akhir ni dia tutup lah. Rapat. Okey. Faham ni? Inilah caranya yang sebenar. Inilah caranya. Ini caranya. Okey. Tak boleh kan? Adik ni kena praktis. Buat bulat, kemudian tunjuk. Wa fi riwayat lahu, dan ada riwayat yang lain, wa qabada asabi'ahu kullaha. Wa qabada asabi'ahu kullaha. Dalam riwayat yang lain mengatakan dia qabada ni merapatkan semua jari jemarinya ke semua. Okey. Wa asyara billati talil ibham, dan dia menunjukkan dengan jari yang next to ibu jari. Maknanya jari apa tu? Jari telunjuklah. Yang ni riwayat yang kedua. Okey. Yang pertama, sambungkan, buat bulatan antara ibu jari dengan jari tengah, kemudian tunjukkan dengan jari telunjuk, dan dua jari yang terakhir kita tutup, rapatkan. Okey. Dua riwayat boleh. Syarahan di sini ada syarahannya panjang sekali, kerana dia nak menunjukkan di sini betapa orang Arab ni dia ada isyarat dia, nombor 35 lah, nombor 53 lah. Okey. Ni kita kena nak faham hari ni, kena belajar lah macam mana nombor 35 tu. Okey. Mudahnya tadi kita cakap dah nombor 35 tu macam tu. Nombor 3. 53. Okey, macam tu. والثالثة التحليق بين الإبهام والوسطى. رواه ابن ماجه عن وائل بن حجر مرفوعا. واعلم أن للعرب طريقة. Dan hendaklah kamu ketahui bahawasanya orang Arab ni mempunyai cara yang mereka kenali untuk nombor-nombor, untuk mereka menunjukkan nombor-nombor tertentu. Wahia anna al-wahid aqad al-hansar isnin. Ni dia ajar satu-satu, patutlah panjang. Nombor 1 macam mana, nombor 2 macam mana, nombor 3 macam mana, nombor 4 macam mana, nombor 5 macam mana, nombor 6 macam mana. Panjang lah ni kalau nak cakap. Jadi ni kesimpulan macam yang aku cakap tadi. Dah tahu kan macam mana kan? 53 tu dah tahu. Wa amma al-murad bil isharati fi at-tashahhud wa mawdi'iha minhu faqad ikhtalafa fihi. فقيل هو أن يجعل إصبعه من أول التشهد إلى آخره على هيئة واحدة. Manakala apa yang hendak dinyatakan tentang, sebab hadis ni kata mengangkat, meletak kedudukan tangan tadi atas lutut kanan, tetapi tidak seperti lutut kiri. Dia kata tangan pada lutut kiri dulu, betul tak? Dan dia kata letak saja, kemudian bila masuk kepada tangan kanan, dia kata letak tangan kanan atas tangan kanan dengan cara tertentu. 53 katanya, betul tak? Jadi apa yang hendak dimasukkan di sini? Ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan huwa an yaj'ala isba'ahu min awal tashahhud ila akhirih ala hayatin wahidah, iaitu pandangan pertama kata letakkan tangan dalam kedudukan begini daripada permulaan tahiyat sehinggalah akhirnya, tidak berubah begini dan tidak berubah. Itu yang hendak dimasukkan dalam hadis, kata satu pandangan. Tetapi pandangan pertama tadi dipatahkan, dibalas. Pandangan pertama kata tak bergerak, duduk macam ni je tak bergerak kan. Syekh kata di sini, syarahan Syekh dia kata pandangan ini telah dibalaslah, dipatahkan hujahnya dengan hadis Wa'il. Wa'il kata apa? Wa'il kata annahu sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ini hadis ni, rafa'a isba'ahu, mengangkat jarinya, fara'aituhu yuharrikuha, maka aku melihat Rasulullah menggerakkannya, yad'u biha, untuk berdoa dengannya ataupun kerana berdoa dengannya. Maknanya Wa'il kata Rasulullah mengangkat jarinya dan menggerakkannya untuk berdoa. Faham kan? Wa'il nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, kemudian dia mengangkat jari dan menggerakkan jari untuk apa? Berdoa. Maknanya dia berdoa dalam tasyahud, dalam tahiyat.
ke selepas sembahyang? Kan? Yang kita nampak orang kita dah buat selepas sembahyang, dalam tahiyat dia tidak berdoa pun. Wa'il kata, aku nampak Rasulullah mengangkat jarinya, berdoa dengannya. Faham kan? Itu yang mematahkan hujah pertama yang mengatakan tidak bergerak daripada awal sampai akhir. Hadis Wa'il mengatakan sebaliknya. Fa inna at-tahrik yunafi baqa'uha 'ala hay'atin wahidah. Jadi pergerakan telah menafikan kedudukannya dalam satu keadaan. Faham kan? Orang kata kalau gerak jari tu Wahabi dulu kan, dulu 2-3 tahun lepas isu mula-mula Wahabi timbul kan. Orang kata nak cam Wahabi mudah je. Antaranya ialah menggerakkan jari. Antaranya ialah tak baca bismillah kuat. Antaranya ialah bila takbir sekat bahu. Yang kita nampak sekarang bila kita baca tak habis lagi kita hadis. Baca sampai kat sini pun kita nampak semuanya bercanggahan. Yang dia sebut Wahabi tu, itulah yang hadis sebut. Satu-satu kita nampak minggu lepas, 2-3 minggu lepas nampak ni tangan kan. Lepas tu 2-3 minggu lepas juga nampak tak baca bismillah. Tak baca kuat kan. Lepas tu tak baca kunut subuh. Semua ni dituduh Wahabi. Ini yang Nabi buat, kamu tuduh Wahabi. Datang hari ini menggerakkan tangan yang mana mereka kata Wahabi, ada juga dalam hadis. Habis itu kalau macam tu elok saya jadi Wahabi lah, selamat. Kan? Ada hadis daripada Nabi yang kamu ajar, kamu tak pernah cakap, kamu tak pernah bawa hujah daripada hadis. Kan? Jadi janganlah kita digempurkan ataupun dimomokkan dengan nama Wahabi. Orang cakap Wahabi pun kalau betul itu Nabi, adakah kita akan tinggalkan kerana orang cakap itu Wahabi? Tidak. Kita memang nak buat apa yang Nabi buat. Walaupun kamu cakap Wahabi, kalau yang Nabi ajar tu kamu namakan Wahabi, tak apalah, biarkan Wahabi lah, kami akan buat juga. Kan? Di sini maknanya bukan Wahabi. Dulu marah kalau orang-orang lah kan, orang-orang dekat negara kita marah kalau tengok jumpa orang yang jenis gerakkan tangan. Tapi kita kena ingat bukan suka-suka kita nak gerakkan bila. Waktu berdoa. Dan doa selepas daripada tahiyat, sebelum salam, antara tempat yang makbul doa. Okey. Jadinya maksudnya kawan, start daripada at-tahiyat tu kita angkat ke jatuhkan je jari? At-tahiyat tak angkat lagi lah. Sebab Wa'il nampak dia mengangkat jarinya, berdoa dengannya. At-tahiyat tu bukan doa lagi, itu puji Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Kan? Syekh Ibn Uthaymin kata ada 8 tempat kita mengangkat. Dia menggerakkan dalam bahasa Arab. Menggerak-gerakkan lah. Dia mengangkat. Wa'il kata yarfa' tu mengangkat. Yuharrikuha, menggerakkannya ketika berdoa. Faham kan? Dalam hadis yang sama Wa'il cakap macam tu, mengangkat dan menggerakkannya ketika berdoa. Okey. Jadi masyarakat kita kan masa asyhadu tu kan dia orang suruh angkat dengan selawat. asyhadu. Okey. Tak ada. Carilah dalam mazhab Syafi'i pun. Kan? Kita ikut tak tahu mazhab siapa, bila ditanya Syafi'i. Dan yang mereka yang mendakwa mereka mengikut mazhab Syafi'i pun bercanggah. Ada yang kata mazhab asyhadu, ada yang kata macam jangan lagi asyhadu, jangan lagi la ilaha, berangkat. Kan? Jadi mazhab mana kamu ikut ni? Mazhab apa yang kamu ikut? Kamu sendiri yang mendakwa mazhab Syafi'i, kemudian mengikut pelbagai mazhab ini, tak tahu kepada siapa disandarkan. Ya. Ini cakap asyhadu, yang ni cakap la ilaha illallah. Maknanya dari permulaan memang 53 lah. Daripada permulaan lah. Permulaan 53. Cuma waktu angkat bila berdoa. Okey. Sebab itulah kita kena tahu bacaan kita kena tahu maknanya. Sebab kalau kita tak tahu maknanya, boleh ke kita tahu bila berdoa dan bila tidak? Nampak ke? Ada doa lain. Cuma berdoa ni dalam saya senyap kan. Jadi macam mana Wa'il boleh tahu yang Nabi berdoa? Oh, tak ada angkat lagi. Wa'il boleh tahu Nabi berdoa di hujung-hujung. Kan? Sebab Wa'il dia tahu. Kita baca mula-mula at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah kan. Dia nampak Nabi duduk diam. Sebab tu dia kata bila dia nampak ini waktu doa kan, atau mungkin dia dengar
Dia boleh nampak mulut Rasulullah menyebut. Walaupun benda tu diam, tapi dia nampak tak mulut Rasulullah sebut? Nampak kan? Dan sahabat adalah udul, dipanggil orang yang fiqah. Apabila mereka mengatakan sesuatu, mereka mengatakan bersebab, bukannya menyangka-nyangka kan? Orang badui pun amanah pada waktu tu. Ini ke pula sahabat kan? Jadi faham tu? So kita start angkat dari masa kita selawat pada Rasulullah lah. Sebab kita dah cakap Allah masuk dalam Muhammad wa ala. Betul. Masa kita selawat kita cakap apa? Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berselawatlah kamu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa kita ni, doa kita minta Allah supaya selawat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala, dan berkatilah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kamu memberkati Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan di atas keluarga Ibrahim kan? Jadi kita nak buat sunnah kena tahu betul apa yang kita baca. Kita kena tahu doa yang kita baca. Setiap orang pada kita kalau nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW kena tahu doa yang kita baca. Memang sepatutnya begitu, kerana Allah menerima doa yang ikhlas dari hati yang ikhlas. Kalau kita ni tak pernah berdoa sendiri, tetapi kita berdoa di belakang imam, yang kita buat, dia ramai, kebanyakan orang di Malaysia ada buat lah kan. Tiba-tiba kita tanya dia berdoa ke tak tadi? Berdoa, saya tunggu berdoa kan, tunggu lepas solat Jumaat, lepas solat Jumaat lah, tunggu berdoa. Apa yang kamu doakan? Saya pun tak tahu, imam baca apa, saya amin je lah kan. Betul tak? Tak tahu dia. Habis tu kamu berdoa apa? Kamu tak berdoa mungkin imam tu doakan keburukan pada kamu amin juga kan? Kalau orang yang tak mampu nak cakap apa yang dia minta pada Allah tadi, adakah dia telah berdoa? Tidak. Sebab doa-doa ni minta. Betul tak? Sekarang ni saya tanya awak apa yang awak minta, awak pun tak tahu mana yang awak minta ke tak. Tak minta lah, dia perasan minta, perasan berdoa. Masalah perasan ni bahaya. Masalah perasan, kita banyak sekali masalah perasan. Perasan alim, perasan tahu, perasan berdoa, perasan macam-macam lah kan? Di sini pun sama, perasan tu orang tu semua dia tak nampak apa yang kita nampak ni. Dia nampak dia dah doa dah kan? Bahkan dia pun nak kutuk, dia ni lepas sembahyang terus bangun, lapar sangat ke perut tu kan? Duduklah berdoa dulu. Dia sangka dia berdoa, tetapi sebenarnya tidak, dia tidak berdoa. Bahkan orang yang keluar tu mungkin lebih bagus daripada dia. Dia sangka dia yang lebih bagus kerana duduk berdoa, sebenarnya dia tidak berdoa pun. Tapi orang yang tu mungkin dia keluar ada sebab. Dia keluar mungkin kerana dia tengok orang-orang ni buat benda yang Nabi tak buat, aku kena tinggalkan. Dan aku nak tunjuk, aku berani tinggalkan, orang lain yang tahu pun kena tinggalkan. Tak ada masalah dalam meninggalkan apa yang Nabi tak tinggalkan. Kita nak hidupkan kembali sunnah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kata dalam surah Jumaah, Allah kata fantashiru idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Sekiranya telah disempurnakan sembahyang, maka bertebaranlah kamu. Buat apa lagi nak duduk tanda tangan? Allah kata bertebaran kan? Lebih-lebih lagi tanda tangan tu bukan pada tempatnya. Yang Nabi berdoa dalam sembahyang sebelum salam. Lepas sembahyang, lepas salam Nabi zikir. Kamu pergi tanda tangan ramai-ramai. Dan bila kami tanya doa apa, kamu pun tak tahu apa faedahnya. Jumaat tu doa apa tak dapat, bid'ahnya dapat. Ya? Jumaat tak payah zikir terus, lebih baik. Kalau zikir tak ada masalah, zikir. Kalau nak zikir. Sebab zikir pun sunnah. Nak zikir, tak nak zikir, pergi. Tak ada masalah. Ikut ayat tu kan? Tak ada masalah. Memang zikir ni semuanya, zikir selepas sembahyang ni pun sunnah. Nabi dia buat dan dia tidak buat. Maknanya kalau kita tak buat, ikut Nabi ke tak? Ikut Nabi juga. Bahkan dikatakan Nabi dia tunggu perempuan, dia hanya tunggu seketika, tunggu perempuan keluar baru dia keluar. Okey? Maknanya kadang-kadang dia zikir, kadang-kadang tidak. Kita nak jadi lebih Nabi daripada Nabi. Maknanya benda yang sunat kita kena iktiraf dia sebagai sunat.
kadang-kadang buat, kadang-kadang tinggal. Jangan pula benda sunat kita buat seolah-olah jadi wajib. Benda sunat kita layan sebagai sunat, benda wajib kita layan sebagai wajib. Faham kan? Okey. Jadi menggerakkan tangan kita tahu ada hadis. Menggerakkan jari bukan wahabi, itu ada hadis. Apabila berdoa. Soalan Cik Adi tadi betul. Asyhadu an la tu asyhadu an la pula itu versi Malaysia kan. Allahumma salli, ya Allah salli ala Muhammad. Itu kita angkat Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu doa. Kan? Maknanya kalau kita baca sehingga Hamidum Majid saja, yang wajib tu kan, salat selawat Ibrahimiyah 2 kali lah kita angkat. Okey, tapi kalau kita ada doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr, a'udzubika tu angkat. Azab jahannam angkat pula. Kan? Sedang angkat ni disustain maksudnya, angkat je. Setiap perbuatan doa lah. Bukannya gitu. Bukan gerak-gerak gitu. Gerak saja tu tidak. Tapi mana gerak itu kan? Itu orang tak tahu lah sebab apa. Sebab kata dia tak faham mana satu doa, aku tak tahu, angkat je lah. Jadi kita kena tahu. Arab susah laju. Dia sebenarnya sama saja kita ni. Sebab tu kata kena belajar, berusaha untuk belajar. Jangan mengikut orang. Tidak menjamin keselamatan kita. Mengikut orang, walaupun orang tu kita tengok orang Arab pakai serban dan jubah, tidak menjamin keselamatan kita kerana dia punya keterampilan pakaian dan sebagainya tu tidak menambahkan ilmu. Kan? Tidak menambahkan ilmu. Jangan pula kita tengok orang pakai jubah tu dah anggap dia ustaz, tidak. Yang pula kita tengok orang yang tak pakai kopiah ke apa ke, pakai t-shirt biasa, kita kata dia ni tak ada ilmu. Tak ada. Kita orang tak cerdik tu menilai begitu. Kan? Jadi kita nak selamat dengan ilmu dan amalan kita, jangan kita mengikut orang. Jangan kita mengikut orang ramai. Okey? Kerana tidak mungkin orang ramai tu dia orang berilmu ramai, tidak mungkin. Orang berilmu sebenarnya sedikit. Orang yang perasan berilmu, yang itu ramai. Jadi jangan kita ikut orang ramai. Cari siapa yang kita nak ikut, tuntut ilmu, cari ilmu, yang ilmu tu kita ikut. Walaupun orang yang mengamalkan ilmu tu sedikit. Kan? Sama juga orang Arab buat macam tu, kenapa dia ikut orang? Dia datang masjid, dia tengok pakcik buat macam ni, ramai orang macam ni, macam ni jugalah aku. Jangan kita jadi orang yang perasan Syafi'i. Ramai orang perasan Syafi'i kan, tapi sebenarnya tidak ada langsung persandarannya dalam mazhab Syafi'i. Okey, kita pergi isyarat fi tasyahhud imma an takuna ila syai'in mahsus aw ila ma'nan min al-ma'ani was-salatu laysa mahallan lil-isharah al-hissiyah wa la yakunu amama al-musalli syai'un yushiru ilayhi fi tasyahhud. Okey, di sini kita tengok apa yang Syekh kata berkaitan dengan asyhadu an la ilaha illallah ni kan. Kita kopi. Okey, gini. Tentang persoalan yang berlaku kat negara kita kan, orang sebut, bila sebut asyhadu an la ilaha illallah kan, tadi pun kata timbulkan asyhadu ke, lepas tu la ilaha illallah ke, kan? Syekh kata kat sini macam mana? Syekh kata qila ni dikatakan, maknanya bila disebutkan qila, kita tahu pandangan itu sebab tak, bila disebut qila dikatakan, tidak ada, kita tak boleh nak sandarkan perkataan pada siapa. Kan? Tak tahu siapa. Qila orang kata, dikatakan. Qila dikatakan yuharrik isba'ahu 'inda qawlihi la ilaha illallah. Seseorang itu mengangkat jarinya ketika dia berkata la ilaha illallah. Macam familiar ke tak? Macam pernah dengar kan? Tu la ilaha illallah, angkat jari. Ini Syekh kata benda ini dikatakan isyarah ila tauhid, kerana untuk menunjukkan, untuk memberi isyarat kepada tauhid, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah kan. Lianna al-isyarah fi at-tashahhud imma an takuna ila syai'in mahsus aw ila ma'nin min al-ma'ani. Kerana yang mengatakan pandangan ni kata, ketika mana kita mengangkat, menunjukkan, tunjuk ni ketika tasyahud, sama ada tunjuk kepada sesuatu
ataupun tunjuk kepada sesuatu yang kita tak boleh nampak. Tauhid itu boleh nampak? Tak boleh. Sebab tunjuk-tunjuk ni kita tunjuk pada sesuatu kan. Ataupun kalau benda tu tak boleh nampak, kita tunjuk. Adakah dalam solat perkataan pertama tadi tunjuk pada sesuatu tu betul? Tak betul. Tu apa benda kita tunjuk orang yang depan kita? Kan? Maknanya menunjukkan di sini menunjukkan kepada benda yang tak nampak, iaitu tauhid yang dikatakan oleh orang lah. Ataupun mana-mana makna daripada makna-makna tertentu. والصلاة ليست إشارة ليست محلا للإشارة حسية ولا يكون أمام المصلي شيء يشير إليه في التشهد فلا تكون الإشارة إلا معنى من معاني وأحق الكلمة في التشهد وأجدرها بهذه الإشارة هي كلمة التوحيد. Jadi mereka kata bila Nabi tunjuk, bila Wa'il kata hadis ini dalam hadis Nabi gerakkan, Nabi angkat, Nabi tunjuklah, angkat tu Nabi tunjuk. Tak logik Nabi tunjukkan sesuatu di hadapan dia, kan? Dalam sembahyang tak logik. Jadi menunjukkan Nabi tunjuk tu atas satu makna yang kita tak nampak. Dalam tasyahud, makna apakah yang paling penting? Mulalah mereka mentafsir, mereka kata la ilaha illallah lah yang paling penting. Makna tauhid. Adakah tafsiran ini semua tafsiran yang ada sandaran? Tak ada. Tak ada. Cubaan untuk memahami kenapa diangkat. Mereka cuba untuk memahami, untuk bagaimana, kenapa dan bila untuk diangkat. Jadi mereka pun kata waktu la ilaha illallah lah, kerana tunjuk tu tunjuk kepada makna, dan makna yang paling kuat dalam tasyahud adalah la ilaha illallah, makna tauhid. Jadi wa ajdaruha bihadhihi al-isyarah ya kalimat tauhid la ilaha illallah fa in rafa'a al-isba' al-wahidah 'inda iradati tauhid syai'un 'inda iradati tauhid syai' isyarah ma'lumah mafhumah 'inda an-nas. Jadi mengangkat jari telah dikenali sebab di sisi manusia dengan satu isyarat yang dikenalilah untuk menunjukkan tauhid, betul tak? Waktu kita waktu orang yang nak masuk Islam, macam mana dia buat? Angkat ni kan, jadi dikenali oleh orang ramai, oleh masyarakat lah, dikenali oleh masyarakat. Bila nak tauhid je angkat tangan, nak tauhid je angkat tangan, nak tauhid je angkat jari kan. Ada ke dalam Islam ni? Tak ada. Tetapi dikenali, difahami oleh orang ramai. Satu tu angkat jari ni menambangkan tauhid. Tak ada pun sandarannya Islam sebenarnya. Jadi diamalkanlah. Jadi dia nak jeling dua tu. Jeling kan, nak tauhid kita buat macam ni. Jadi dalam tahiyat pun kalau buat macam ni, maknanya ketika tauhid, ketika la ilaha illallah, dia isyarat macam tu pula. Adakah ada sandaran ni? Tidak ada. Yang Wa'il kata yad'u biha, dia Nabi menggerakkan berdoa dengannya. Asyhadu an la ilaha illallah tu doa ke? Tidak langsung. Itu ikrar kita, kan? Kalau doa itu ikrar, kita telah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi ini cubaan untuk mentafsir. Bila untuk mengangkat la ilaha illallah, bila untuk mengangkat jari. Cubaan untuk mentafsir dan meletakkan angkat jari itu pada la ilaha illallah. Syekh kata apa? Qultu, aku kata, hadzal qaul wa in kana muttajihan aqlan. Perkataan ini sekalipun ia nampak macam masuk akal, kan? Sebab orang ketika cakap la ilaha illallah angkat jari, dan dalam tahiyat pun ada perkataan la ilaha illallah, jadi kita angkat jari. Masuk akal kan? Syekh kata macam tu. Syekh kata walaupun kita nampak seakan-akan masuk akal, lakin lam yanhad alaihi dalilun minas sunnah, tetapi tidak ada pun dalil daripada sunnah. Nampak macam masuk akal, tetapi tak ada langsung dalil daripada sunnah. Boleh tak kita ikut pandai-pandai kita maknanya gunakan akal kita untuk menterjemahkan sesuatu ibadat? Boleh ke tak macam tu? Tak boleh. Mungkin datang orang lain boleh bagi pandangan yang lain pula, berdasarkan akal dia berubah jadi macam lain pula, kat tempat lain pula kan. Dan kena angkat tu kat tempat lain pula, syahadu anna Muhammad Rasulullah pula mungkin. Kalaulah agama ini dengan akal, tetapi tidak. Agama ni bukan berpandukan akal, dia berpandukan dalil sunnah dan Al-Quran. Ada dalil kita menyatakan bila kita nak ikut, bila kita nak angkat ni, ketika kita sebut la ilaha illallah, ada dalil kita? Tidak ada. Walaupun nampak macam masuk
Akal jadi boleh ikut ke tak? Tak boleh. Tak boleh ikut lah. Kerana ibadah perlukan dalil, bukan akal kita. Akal tidak pernah pun diiktiraf sebagai dalil. Wal isyaratu yahtamilu an takuna ila talabil maghfirah wa hatta adh-dhunub wa yu'ayyidu hadha al-ihtimal qawlu Wa'il bin Hajar. Dan isyarah ni, tunjuk-tunjuk ni boleh maknanya berkemungkinan dilakukan untuk meminta. Kita nak tunjuk apa? Tunjuk maghfirah, tunjuk keampunan. Yang aku maksudkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan penghapusan dosa. Okey? Dan perkataan ini disokong oleh kata-kata Wa'il tadi. Wa'il kata apa? Mengangkatnya dalam berdoa. Mengangkatnya untuk berdoa, mengampunkan dosa, meminta untuk dosa kita dihapuskan. Doa kita doa tu. Doa, maknanya kena kita dengan kata-kata Wa'il. Kena kan? Maknanya kita minta sesuatu, kita sebenarnya berdoa. Kita minta sesuatu, sebenarnya kita berdoa. Sebab tu sebaliknya, kalau kita tak minta sesuatu, kita tidak berdoa. Walaupun kita angkat tangan dan katakan amin. Kita tak tahu apa kita minta. Berdoa kita gitu ke? Tidak. Kita tidak berdoa. Kita kena sekurang-kurangnya tahu apa yang imam minta, kemudian kita kata amin, baru kita dikira sebagai turut berdoa. Ini imam baca yang kita tak faham, kita tak tahu apa dia minta, tiba-tiba kita dakwa kita berdoa dengan berkata amin. Tidak, kita tak tahu apa yang dia minta. Okey, jadinya kena dengan hadis apabila kita berdoa kita mengangkat jari. Wa kalimat tauhid laisa bi kalimat talab, dan kalimat tauhid bukannya doa, bukan minta pun. La ilaha illallah minta? Tidak, bukan minta pun. Bal hiya kalimatul itsbat wal iqrar wa syahadah. Jadi ia adalah satu ikrar dan syahadah, dia bukan doa. Boleh kita nak angkat pada tempat tu? Tak boleh lah, sebab Wa'il kata mengangkat ketika berdoa. Faham kan? Hari ni kita balik, kita kena perbetulkan apa yang kita buat walaupun janggal. Waqila yuharrik isba'ahu min awwal tashahhud hatta yansarif. Ini pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga kata apa? Yuharrik isba'ahu, dia menggerakkan jarinya min awwal tashahhud, daripada awal dia bertahiyat, daripada awal dia menggerakkannya hatta yansarif 'anis salat aw yaqumu lis-salitsah, sehinggalah dia bagi salam ataupun dia bangun pada rakaat ketiga. Yang ni yang abang-abang nampak orang Arab dia buat. Kan? Mula-mula masuk tahiyat, angkat sampai habis. Kan? Ini dikatakan qila juga, kata-kata yang ketiga, pandangan yang ketiga. Wastanbatu hadha min qawlihi yad'u biha. Dan mereka mengambil perkataan ini daripada hadis tadi juga. Mereka mengeluarkan hukum ini berdasarkan hadis, iaitu perkataan hadis mengatakan yad'u biha, berdoa dengannya. Fa innal musalli la yasalu fi du'a. Dan mereka kata seorang yang bersembahyang sebenarnya dia berada dalam keadaan berdoa. Sebab dia syarah solat maknanya doa. Jadi dia pun menggerakkan walaupun bukan mulut dia bukan baca doa, tapi dia menggerakkan, dia iktiraf solat ni semuanya doa. Faham kan? Qultu, Syekh balas. Syekh kata apa? La yakhfa dha'fa hadha al-istinbat. Kita tengok pun kita dah boleh faham. Tidak tersorok ke atas seseorang yang cara mengeluarkan hukum ini adalah dhaif, adalah lemah. Mulut kita baca lain, tiba-tiba kita angkat ni, mulut kita ikrar bukan berdoa pun, tiba-tiba kita angkat. Sedangkan dalam hadis Wa'il kata berdoa dengannya, maknanya ada tempat-tempat khas, bukan sepanjang tahiyat. Kan? Boleh faham tu? Jadi tak boleh nak guna cara istinbat hukum begini, cara keluarkan hukum begini. Tak kena, kerana ini nampak sangat dhaif, lemah cara mengeluarkan hukum ini. Fa inna qawlahu yad'u biha la yadullu ala anna tahrik al-isba' kanat isyarah ila ad-du'a al-malfuz. Jadi
perkataan Wa'il mengatakan berdoa dengannya itu doa yang dilafazkan. Ketika itu dilafazkan doa ke dilafazkan takrir ataupun iqrar ataupun syahadah. Yang dimaksudkan oleh Wa'il doa yang dilafazkan. Ketika kita melafazkan doa, kita angkatlah. Okey. Kalau tak, memang semua sembahyang tu doa, tetapi adakah doa malfuz, doa yang dilafazkan? Tidak. Semua sembahyang memang doa, tetapi bukan doa yang dilafazkan. Faham tak ni? Doa ketika dilafazkan, yang tu kita gerakkan jari. Okey, boleh faham tak? Isu kat jari ni. Tak masuk dalam ni, tak ada dalam ni. Dalam ni tak ada syarahan. Syarahan Syarahan ada. Syarahan panjang ni, syarahan. Dan ikut alhamdulillah aku baca semua tu syarahan tu. Harap-harap jelas lah. Isu angkat jari ni maknanya ada hadis. Ada hadis. Bukan Wahabi. Hadis Wa'il. Dia pendapat guru dia guna lah sama dia cakap ni ataupun gini kenggap. Sebab dia tapi pandangan yang pertama tu mengatakan yang ni yang nombor 2 tu dia kata apa? Dia kata wa fi riwayah lahu. Dia kata ada riwayah lain. Biasanya kalau sebut ada riwayah ni yang lebih dhaif lah. Yang lebih lemah. Kalau yang lebih kuat dia letak pada permulaan. Okey. Maknanya kita boleh buat macam ni lah. Jadi apa yang kita boleh simpulkan, pengajaran yang kita boleh ambil daripada ni ialah bila kita nampak, setiap kali kita nampak sesuatu benda yang kita amalkan bercanggah, kita sepatutnya tanya, kenapa saya boleh amalkan begini sedangkan yang diajarkan oleh Nabi lain? Kan? Kita nak tahu kenapa. Sebab kita tak mahu lagi tersalah melakukan perkara yang sama sehingga menyebabkan kita tersalah sekali lagi. Betul tak? Kita analisa kenapa kita boleh mengamalkan sebaliknya sedangkan yang diajar lain. Salah satu sebabnya kita mengikut orang, kan? Kita mengikut orang. Salah satu sebabnya kita mengikut orang dan kita rasa selesa dengan mengikut. Itu kita kena jaga. Dalam sekarang ni kita letak dalam otak kita, ikut-ikut orang kita tidak akan selamat. Jadi walaupun kita nampak orang tersebut orang Arab, kita jumpa di Mekah pula dia ni, dia lakukan di hadapan Kaabah pula, jangan. Belum tentu lagi itu sebagai hujah. Belum. Jangan lagi. Dan kita jangan rasa pelik sebab orang macam-macam. Yang ni ikut ni, ikut ni, ikut ni. Yang mana yang paling selamat? Ikut Nabi. Itu satu-satunya yang selamat. Jadi kita nampak orang buat pelik-pelik, kita jangan rasa janggal, jangan rasa pelik. Kita tahu sumber kita cari orang yang tahu hadis. Kita tahu cari kitab hadis. Itu adalah pengukur kita sama ada betul ataupun salah. Kita nampak, jangan terus ikut. Jangan terus ikut. Cari dan tanya. Hanya buat apa yang kita yakin ni betul. Orang yang kita tidak percayai datang dan bagi tahu kita tentang perkara ni, perkara tu, kita jangan orang panggil sibukkan fikiran kita dengan apa yang dia cakap. Kan dalam grup macam-macam kita dengar. Oh, aku tak tahu benda ni. Mujuk kau cakap ni ada gini kena buat. Adakah kita perlu ambil tahu tentang perkara tersebut? Tidak. Kerana Allah tak pernah suruh kita cari ilmu dalam grup. Betul tak? Jangan, tak payah kita tanya, ni kena tanya ustaz ni betul ke salah ni. Tak payah. Awak ambil daripada grup, tak payah. Tak payah tanya ustaz. Tak payah ikut. Allah tak akan tanya kamu. Kecuali orang yang datang kepada kamu tu memang ahli ilmu, orang belajar hadis, dia bagi hadis kepada kamu. dalam grup. Dia bagi hadis, ikut dalam grup apa, dia bagi hadis, dan dia ahli hadis. Dia ahli hadis, dia orang yang ada ilmu. Bukannya main hebat kan, yang ni forward, itu forward, memang dalam grup. Dan dia cakap pada kamu hadis ni begini. Sampai pada kamu hadis, maknanya orang ni dipercayai. Orang ni dipercayai ilmu ni. Kan? Bukan mana-mana orang dalam grup yang forward. Kita kena tahu siapa yang nyata, ustaz mana. Kalau dah sampai dia nyatakan kepada kita hadis tu hadis sahih, baru Allah tak persoalkan kita. Nampak tu? Kalau setakat orang kata ini hadis, mengatakan begini, kat atas tu forwarded. Tak payah lah. Tak payah nak sibukkan fikiran kita. Dan jangan menyibukkan ustaz pula. Duduk tanya benda macam tu. Tak payah, biar dia terhenti di jari kita.
Tak payah baca pun tak apa. Sebab kita buat grup tu, adakah grup untuk cari ilmu? Tidak. Kalau grup tu untuk cari ilmu, memang ada ustaz dalam tu. Ramai ada. Memang ustaz-ustaz terkenal ada dalam tu. Semua ustaz hadis ada dalam tu. Yang tu walaupun forwarded tak apalah. Kan? Mereka ahlinya. Mereka sebarkan benda tu melalui grup. Itu tak apa. Ini grup semua orang ada, yang ada ilmu, yang tak ada ilmu, masing-masing. Sebar video, sebar link, sebar hadis. Jangan kita menyibukkan fikiran kita. Banyak lagi benda-benda yang bermanfaat kita boleh buat. Okey? Jelas ada kan? Tak payah hentikan di jari kita. Kita hanya amalkan yang kita yakin. Kalau setakat kamu yang bagi hadis ni, tak payah, saya tak payah cek pun tak apa. Dan dalam masa yang sama, jangan pula kita biarkan diri kita jahil. Kena cari ilmu. Cari orang yang ada ilmu, menuntut dengan dia. Dan ada peluang, datang dengan hadis. Itulah yang sepatutnya kita lakukan supaya tidak lagi tersilap dengan kesilapan yang sama. Okey, dan jangan kita ingat dengan kita duduk saja ilmu akan datang. Tidak. Kita kena gunakan masa untuk mencari. Contoh kalau tak datang hari ni, boleh tahu tak tentang ni? Sampai bila kita akan duduk rasa tak ada ni, tak pernah belajar kan? Contoh. Betul tak? Kita yang kena mulakan langkah pertama untuk mencari. Jika kita ikhlas, Allah akan bagi. Sebab tu kata, kita boleh jangan hiraukan benda-benda tadi, tetapi dalam masa yang sama jangan pula kita tak buat apa-apa usaha. Faham ni? Kan? Benda-benda yang buruk tadi kita biarkan, tetapi dalam masa yang sama kita mencari ilmu dari sumbernya yang sebenar. Okey, hadis seterusnya. Kita ambil satu hadis lagi, kemudian kita insya-Allah berhenti. Sampai kat sini semua jelas ni? Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud kata, Abdullah bin Mas'ud kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpaling kepada kami. Faqala, dan dia berkata, Rasulullah berpaling pada para sahabat, kemudian Rasulullah pun bersabda, idza shalla ahadukum, sekiranya seseorang kamu sembahyang, falyaqul, maka hendaklah dia kata ketika dia sembahyang ni, hendaklah dia kata, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Ini bacaan apa ni? Macam pernah dengar kan? Bacaan apa ni? Bacaan tahiyat ni, kita panggil tahiyat. Orang Arab panggil tasyahud, kita panggil tahiyat. Kenapa? Sebab permulaannya at-tahiyyat. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyat ni greetings. Itu maksud at-tahiyyat, greetings. Bahasa Melayu panggil apa? Penghormatan. Greetings, penghormatan. Greeting kan macam selamat, hello itu greeting lah kan? Tak semestinya kita hormat itu kat hello kan? Sapaan. Ucap selamat. Ucap selamat ya? Okey lah, ucap selamat lah. Sapaan, menyapa. Kita sapa orang. Greetings kan? At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyat ni greetings lah. Greetings nak mudah sebab kita tak ada, kita punya istilah yang kukuh kan? Jadi greetings untuk Allah. Was-salawatu wat-tayyibat. Dan selawat dan tayyibat ni kebaikan. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Selamat ke atasmu wahai Nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah dan keberkatannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalam ni keselamatan, juga boleh memberi makna nama Allah. Sebab nama Allah pun Assalam kan? Maknanya Allah ke atas kamu, Allah menjaga kamu, itu maksudnya boleh juga. Allah memberi keselamatan kepada kamu, boleh juga. Wa ala ibadillahi salihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasulnya. Thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilaihi fayad'u. Ini hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis ini hadis yang sahih, tahap sahih yang tertinggi. Ada tak dalam kita jumpa sayyidina? Tadi kita baca tahiyat kan? Ada tak jumpa? Dia menjadi isu juga ni kan? Jadi isu sebelum ni 2-3 tahun lepas mula-mula timbul Wahabi tu antaranya juga ni. Tadi tak sebut sayyidina, batu angkat tangan ni
tak sebut bismillah kuat, angkat jari, apa lagi yang dia nyatakan ciri-ciri Wahabi kan? Semuanya tak guna subuh. Tak guna subuh. Semua yang dinyatakan ciri-ciri Wahabi ni semuanya kita jumpalah hadis. Dan dia kata yang tak kata Sayyidina tu Wahabi. Dalam hadis dia kata. Ini Nabi ajar ni, Nabi sebut pada Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Nabi yang lain. Bila Nabi berpaling pada mereka, Nabi sebut kalau seseorang kamu sembahyang maka bacakanlah at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, kan? Lepas tu assalamualaikum apa semua tu sampai habis. Dan ada ke Nabi sebut Sayyidina? Tak ada. Nabi sebut wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tak ada dah. Sayyidina tak Sayyidina ni. Dalam selawat Ibrahimiyah dalam tempat yang lain pun tak ada juga Sayyidina. Dan kita kena ikut Nabi. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu sembahyang seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Kan? Dan Nabi cakap apa? Last tu selepas abduhu wa rasuluh, Nabi kata thumma liyatakhayyar. Kemudian hendaklah dia memilih. Hendaklah dia memilih minat doa daripada doa a'jabahu ilaih, yang mana yang dia paling suka. Dia pilih doa mana yang dia terpegun dengannya, maka dia baca. Fayad'u, maka dia berdoa. Maknanya apa ni? Maknanya doa sebelum salam ke selepas salam? Sebelum. Jelas Nabi suruh tu, kan? Lepas tu kita yang mengatakan kita mazhab Syafi'i ni buat ke tak? Tak buat. Sedangkan Syafi'i kata duduk secara tawarruk di rakaat yang terakhir adalah disyariatkan kerana kita disuruh dalam tahiyat terakhir untuk berdoa. Jadi duduk tawarruk tidak meletihkan kita, sebab punggung kita dah atas tanah, bukan atas kaki, kan? Dah atas lantai. Maknanya Syafi'i sendiri menganjurkan kita duduk tawarruk untuk supaya kita boleh berdoa. Tiba-tiba kita yang mendakwa kita mazhab Syafi'i, kita pergi doa selepas sembahyang, bagi salam dulu. Sia-sia lah Imam Syafi'i kata duduk tawarruk untuk berdoa, kan? Sebab lepas sembahyang kita tak kisah duduk macam mana pun, yang kita selesa je lah. Faham tak tahu? Jadi Imam Syafi'i sendiri pun nanti tengoklah macam mana orang yang mendakwa dia mengikut Imam Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i tak pernah suruh perkara-perkara tersebut dilakukan. Di sini jelaslah yang mana menjadi isu pertikaian antara masyarakat, antara setengah golongan masyarakat yang mengatakan ada doa selepas sembahyang. Ini hadis ni menjawabnya. Doa bukan selepas sembahyang tetapi di hujung sembahyang, di dalam sembahyang sebelum salam. Selepas salam ada doa ke ada apa? Ada zikir. Selepas salam ada zikir, bukan doa. Ada lagi sambungan dia, Walid Nasa'i kan? Daripada Nasa'i, kunna naqulu, kami dulunya berkata, qabla an yufradu alaina at-tashahhud, sebelum mana difardukan ke atas kami at-tashahhud. Tashahhud ni tahiyat. Maknanya sahabat sekarang ni daripada Nasa'i, dia meriwayatkan dia nak kata sebelum bacaan tahiyat tadi diajar, difardukan kepada kami baca apa? Kami baca kunna naqulu qabla an yufradu alaina at-tashahhud, wa li Ahmad anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu at-tashahhud wa amarahu an yu'allimahu an-nas, wa li Muslim, ni kau tak faham apa ni? Kunna naqulu qabla an yufradu, kena baca syarahannya ni. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركة الصلوات الطيبة لله إلى آخره. Jadi sebenarnya di sini riwayat-riwayat ini menyatakan Nabi mengajarkan kepada mereka tasyahud selepas mana sebelum ni mereka tidak membaca tasyahud lagi. Tahiyat tu tidak ada lagi. Kemudian Nabi mengajarkan kepada mereka bacaan tahiyat. Itu maksud hadis-hadis ni, okey? Tapi kita tengok syarahannya kerana memang memerlukan syarahan ni. Kunna naqul, apa makna kami mengatakan ni sebelum difardukan tahiyat? Waktu tak faham sebab musannif kitab ni dia terpotong di sini kerana penulis kitab Bulughul Maram tidak menyampaikan apa yang mereka baca sebelum difardukan tahiyat. Hadis tu bunyi macam ni. Kalau kita baca kita tak faham lah. Kita baca dia bunyi macam ni. Kunna naqul, kami sebelum ini berkata.
sebelum difardukan tahiyat berkata apa? Nampak? Tergantung di situ berkata apa? Ada tak? Oh, ada kat situ ada tanda apa? So and so. Oh, so and so. Okey. Di sini memang tak ada apa-apa, dia bersambung tu, ikut pelik tu. Apa-apa je tu. Maknanya dia mengatakan begitu-begitulah. Kami mengatakan begitu-begitu. Tapi tidak dikatakan secara spesifik apa dia yang begitu-begitu tu. Kan? Dan kita tidak perlu tahu pun. Kita tidak perlu tahu kerana selepas tu Nabi mengajarkan tahiyat yang kita perlu baca. Faham tak kan? Sebab dalam kitab ni dia tak ada titik pun tak ada. Dia terus sambung. Itu yang jadi pening tu. Okey, jadi bila baca syarahan, Syekh kata penulis kitab tidak menyatakan apa yang mereka baca sebelum diajarkan tahiyat tadi. Bal hadafa tamam al-hadith li'annahu, bahkan dia membuang keseluruh hadis tersebut. Li'annahu arada litanbihi ala anna at-tashahhud furida yadullu alaihi qawluhu. Kerana apa? Kerana musannif ni, penulis kitab ni, Bulughul Maram, nak menyatakan tahiyat telah pun difardukan. Tidak perlu kita tahu yang sebelum tu. Sebelum tu bacaan macam mana pun, selepas ini hanya ada tahiyat telah difardukan. Okey. Jadi dia sengaja buang hadis tersebut, tidak dimasukkan dalam ni. Perkataannya mengatakan bahawasanya tahiyat telah menjadi wajib. Iaitu kata-katanya apa? Allamahu at-tashahhud wa amarahu bi an yu'allimahu an-nas. Tak? Nabi telah mengajarkan kepada mereka tasyahud dan Nabi mengarahkan mereka untuk mengajarkan kepada manusia. Okey, di anna al-amra bi ta'lim at-tashahhud dalilun ala wujubihi. Kerana menyuruh orang untuk mengajarkan tasyahud ni, menyuruh untuk mengajarkan tasyahud memberi makna apa? Memberi makna wajib untuk orang tahu. Betul tak? Jadi wajib kita baca tasyahud. Wajiblah. Sebab tu Nabi suruh kita ajar. Nabi suruh sahabat dia pada waktu tu, bila dah diajarkan bacaan tasyahud, ajarkan kepada orang. Nabi suruh ajar. Kita faham bila Nabi suruh ajar kepada orang, maknanya benda tu wajib. Orang wajib tahu. Dan tidak menjadi niat penulis kitab ini untuk mengajarkan kepada orang apa yang sebelum ni dibaca. Kerana telah menjadi misinya sekarang ni untuk menyampaikan apa yang perlu dibaca, bukan apa yang sebelum ini mereka baca. Faham tak kan? Kenapa dia tidak dimasukkan di sini? Sebab kita tak perlu tahu. Kita hanya perlu tahu yang wajib. Tetapi dinyatakan oleh pensyarah apa yang mereka baca sebelum tu. Pensyarah ni bawa datang balik. Dia bagi sebab kenapa penulis kita tak bawa datang kan? Tak bawa datang hari ni. Okey, kerana benda tu tak signifikan pada dia. Dia nak ajarkan kepada orang benda yang Nabi ajar selepas tu. Benda yang sebelum ni kamu baca tidak signifikan untuk kami datangkan dalam kitab ni. Tapi pensyarah bawa datang balik untuk kita tak tahu apa yang dibacakan. Pensyarah kata apa? Apa yang dibacakan? Nak tahu ke? Pensyarah kata yang hadis yang dibuang tu ialah Assalamu ala Allah, Assalamu ala Jibril wa Mikail. Ini yang mereka bacakan sebelum tahiyat. Assalamu ala Allah, Assalamu ala Jibril wa Mikail. Assalamu ala Allah, keselamatan kepada Allah dan keselamatan kepada Jibril dan Mikail. Benda ni dah dibuang, Allah masukkan yang lain. Allah bagi kita, Allah fardukan apa yang kita baca sekarang ni lah lebih baik daripada yang mereka baca sebelum ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la taqulu hadha walakin qulu tahiyyat. Daripada sekarang jangan kamu kata bacaan tadi assalamu ala Allah tu kan, tapi katakanlah at-tahiyyat. Sebutlah tahiyat yang aku ajar tadi. Faham kan? Yang ni tak payah hafal lah ni. Tak payah hafal lagi baca assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail, tak payah hafal. Dia tak perlu. Kita ada yang lebih baik, itu at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wat-tayyibat. Okey. Boleh rasanya ambil satu hadis lagi kan? Ambil satu hadis lagi daripada Fadalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi. Ni Fadalah bin Ubaid kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendengar satu orang lelaki berdoa dalam sembahyangnya. Walam yahmadillah, dan dia tidak
memuji Allah. Tidak memuji Allah. Walam yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi pun berkata, ajala hadha, ataupun ajila hadha, orang ini telah tergesa-gesa. Thumma da'ahu, kemudian Nabi memanggilnya. Wa faqala, lalu Nabi berkata, idza shalla ahadukum, sekiranya seseorang kamu sembahyang, falyabda bitahmidi rabbih wathana'i alaihi, hendaklah dia memulakan dengan memuji Tuhannya. Tahmid ni pujilah, as-sana' ni pun puji juga, puji dan puja, memulakan dengan pujian dan pujian ke atas Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji ke atas Allah Subhanahu wa taala. Thumma yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hendaklah dia berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u bima syaa, kemudian barulah dia berdoa dengan apa yang dia inginkan. Maknanya puji Allah dulu, kemudian selawat, kemudian doa. Itu yang Nabi ajarkan. Rawahu Ahmad wa thalatha wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibn Hibban wal Hakim. Hadis ni hadis yang sahih. Jadi di sini hadis ni ada berdoa lah, ada berdoa. Bukan kata salah, tapi Nabi ajar dia adab untuk berdoa. Bila berdoa, kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita selawat, kemudian baru kita baca doa. Kalau tidak, kalau kita tinggalkan selawat dan kita tinggalkan puji-pujian tu, kita telah dikira sebagai orang yang tergesa-gesa. Sebab Nabi sebut orang ini telah tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa dalam doa boleh memberi dua makna lah mengikut hadis ni. Satunya orang yang tinggalkan puji-pujian dan selawat. Satu lagi orang yang tergesa-gesa. Macam mana? Hadis yang lain ni, tapi ini sebagai maklumat. Macam mana orang yang tergesa-gesa dalam doa? Dan Nabi larang juga. Tergesa-gesa dalam doa ni adalah orang yang bila dia berdoa, dia rasa boring, dia rasa bosan, dan dia kata dah berdoa dah tapi Allah tak makbul. Kan bila orang sebut ada doa lah, banyak-banyak doa, dia kata dah lama dah aku berdoa ni, tak makbul juga. Ini orang yang tergesa juga. Orang yang tergesa juga, dan Allah tidak akan bagilah doa tu kerana kamu sendiri yang tergesa-gesa. Okey. Rasanya ada masa lagi, kita start lewat tadi. Kita ambil satu hadis lagi. Hadis ni berkenaan. Okey, kita ambil satu hadis lagi. Daripada Abi Mas'ud Al-Ansari. Kita sebenarnya nak kejar sebanyak mungkin hadis, sebab nanti ada hadis yang berkaitan dengan kehidupan kita, itu hadis solat musafir ni. Kita nak tahu nanti. Kita nak kejar yang tu. Yang tu perbincangan yang panjang tu. Okey. Daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala Bashir bin Sa'ad. Abi Mas'ud meriwayatkan, dia kata Bashir bin Sa'ad telah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amarana Allahu an nusalli alaik, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengarahkan kami untuk kami berselawat ke atas kamu. Fa kaifa nusalli alaik, bagaimanakah kami hendak berselawat ke atas kamu? Tengok sahabat dia tanya, sebab dia tahu bila Allah suruh benda tu jadi ibadah ke tak? Jadi ibadah. Dan ibadah-ibadah dia tahu kena ada sandaran dan ajaran daripada Nabi. Kalau dia orang boleh buat sendiri, ada faedah ke Allah utuskan Nabi? Tidak ada faedah lah. Tidak perlu Allah utuskan Nabi kalau kamu boleh reka sendiri benda-benda yang baik, kan? Jadi sahabat pun dia bertanya pada Nabi, Allah suruh, maknanya benda tu yang jadi ibadah, kami perlu tahu daripada kamu, bagaimanakah kami hendak berselawat ke atas kamu? Dia tanya macam tu. Fasakata, kemudian Nabi pun diam. Kemudian Nabi berkata, summa qala, Nabi berkata, qulu, katakanlah. Nabi ajar kita untuk apa ni? Berselawat. Nabi ajar selawat pun Nabi ajar. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hari ni hari Jumaat kita akan dengar, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, kan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ini ayat Quran ni. Selawatlah kamu ke atas Nabi dan salam. Okey? Dan beri salam kepadanya. Jadi sahabat bila dengar ayat Quran ni,
Dia dengar Allah suruh kita berselawat. Jadi dia tertanya, bagaimana kita nak berselawat? Allah suruh ni. Dia pergi tanya Nabi, inilah hadisnya. Bila ayat tu diturunkan, boleh faham tu kan? Jadi sekarang ni kita nak tahu, Allah suruh kita berselawat, tapi macam mana kita nak berselawat? Ini selawat yang kita patut guna. Ini selawat yang kita patut guna. Yang selawat syifa, selawat tu, selawat ni, itu tak tahu daripada mana datangnya. Kerana yang selawat yang Nabi ajar ni, yang berada di hadapan muka kita sekarang ni. Qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berselawatlah kamu ke atas Nabi Muhammad. Selawatkanlah ke atas Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan ke atas keluarga Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, seperti mana engkau berselawat ke atas Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, dan berkatkanlah ke atas Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan ke atas keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, seperti mana kamu berkati ke atas Ibrahim. Fil alamin, sekalian alam ni, pada sekalian alam. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau yang maha terpuji dan maha agung, maha mulia. Wassalamu kama alimtum, dan salam seperti mana yang kamu ketahui. Nabi kata salam tak kena ajar lah, sebab orang dah tahu dah salam macam mana kan. Selawat yang Nabi ajar, inilah dia. Bagaimana berselawat kepada Nabi, inilah dia. Ada jumpa Saidina? Tak ada kan. Lepas tu macam mana nak boleh jadi timbul isu sah? Sepatutnya tak timbul isu, sebab kita ada hadis. Sepatutnya isu tu bila nak timbul terus dicantas dengan hadis. Bila kita tahu isu yang macam ni dengan hadis yang jelas pun boleh jadi besar, maknanya kita dapati apa yang kita faham. Kita faham orang kita ni jauh sekali lah. Maknanya tahap kejahilan tu besar lah, sehingga benda tu boleh jadi isu besar, sedangkan hadis telah jelas kan. Maknanya orang kita tak tahu tentang hadis ni. Tak perlu menjadi isu. Ini yang Nabi ajarkan cara selawat. Dan macam-macam jenis selawat yang dibawa selepas tu daripada mana kan. Selawat syifa lah, selawat apa lagi, macam-macam selawat. Selawat penyembuh, selawat pelindung, selawat pendinding, selawat pemberi rezeki. Daripada mana tu? Selawat-selawat ini pun memerlukan ajaran daripada Nabi. Kalau tak, sahabat tak tanya. Habis itu yang mereka reka selawat itu, selawat ini tu daripada mana tu? Siapa yang ajarkan? Dah ada ke pada zaman Nabi selawat syifa? Nabi pernah ajar ke selawat syifa? Ataupun selawat-selawat lain? Ada? Tak ada. Zikir kena ada juga daripada Nabi. Kita nak berzikir, kita kena zikir tu ibadah. Kan? Nak mudah kat mana lagi? Zikir tu ibadah ke tak? Kita lakukan zikir mengharapkan pahala dan mengharapkan redha Allah ke saja-saja? Kan? Kita mengharapkan pahala, sebab tu berzikir. Dan bila mengharapkan pahala, dia jadi ibadah. Dan bila ibadah, kena ada dalil. Sebab kita nak minta pahala daripada Allah kan. Mana kita tahu yang zikir kita ni, kalau Allah tak ajar, Nabi tak ajar, mana kita tahu Allah akan treat kita dengan pahala? Betul tak? Yang nak memberi pahala kepada kita tu Allah. Jadi pastikan kita ambil dulu agreement dengan Allah, yang mana zikir ini diberikan pahala. Kalau Nabi cakap itu agreement kita. Tapi kalau yang tadi, selawat syifa, selawat apa, selawat ni, kita harapkan penyembuhan. Tapi Allah tak kata pun, tak ada agreement antara kita dengan Allah. Kata kalau kamu baca ni, disembuhkan penyakit. Kalau kamu zikir ni 10,000 kali, disembuhkan penyakit ni. Ada agreement antara kita dengan Allah? Ada ke tak? Tak ada. Jadi kalau tak ada, sia-sia. Dan bila bukan setakat sia-sia, dapat dosa, kerana Nabi melarang kita melakukan perkara baru, dan kita telah timbulkan selawat baru, zikir baru, sedangkan itu semua dilarang oleh Nabi. Bukan setakat sia-sia, tetapi dosa. Okey. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, Mazhar Ibn Khuzaimah fihi, dan dalam riwayat Ibn Khuzaimah ada tambahan, fa kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina alayka fi salatina. Kaifa nusalli alayka, bagaimanakah kami hendak bersembahyang kepada nusalli, berselawatlah kepada kamu, idza nahnu sallaina alayka fi salatina, sekiranya kami hendak berselawat kepada kamu dalam sembahyang kami. Tambahan ini pada soalan Bashir bin Sa'ad kan. Dalam riwayat yang kita baca tadi, Bashir bin Sa'ad hanya tanya bagaimana kami hendak berselawat kepada kamu kan. Tetapi dalam hadis riwayat Ibn Khuzaimah, Bashir bin Sa'ad tanya lagi, bagaimana kami nak berselawat kepada kamu di dalam sembahyang kami.
dan ini yang Nabi ajar. Faham kan? Okey. Okey. Jadi rasanya kita boleh berhenti di sini insya-Allah. Ada soalan ke? Ada yang tak puas hati ke tentang ciri-ciri Wahabi tadi? Ataupun yang lain? Jangan kita tuduh mulut kita, jangan tuduh. Kita tuduh tu tengok-tengok yang kita tuduh tu Nabi. Yang kita kata Wahabi tu Nabi. Jangan. Sebab tu kalau orang sebut apa-apa, kita jangan melulu-lulu. Kita jangan mengikut arus yang timbul. Jangan selagi mana kita belum meneliti perkara tersebut. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya datang kepada kamu orang yang fasik, orang yang fasik, orang jahat lah, fatabayyanu, hendaklah kamu teliti. Orang fasik ni dia boleh datang, dia nak menipu orang yang baik, takkan dia datang dengan pakaian yang tak baik. Dia akan berupa keterampilan dia boleh menipu mata kita dengan jubahnya, dengan akhlaknya, kan, dengan serban besarnya, kan, dengan macam-macam lah dia datang untuk menipu kita sebab dia tahu dengan ilmu dia tak boleh lawan. Kalau orang yang dah ada ilmu dia tak boleh lawan dengan hujah dia. Dia guna apa? Dia guna keterampilan. Cakap berlembut, kita ni akhlak gini. Dalam masa yang sama dia cucukkan ajaran-ajaran yang salah. Sebab tu Nabi kata, Allah sebut dalam Quran, sekiranya datang kepada kamu orang yang fasik, dan orang fasik kita tak boleh tentukan dengan keterampilan. Kan? Dia mungkin datang dalam makhluk yang paling cantik bagi kita. Keterampilan yang paling cantik, paling mulia kita nampak akhlaknya. Tetapi ilmu yang dia cucukkan menghancurkan agama kita, sedikit demi sedikit menjauhkan kita daripada jalan yang sebenar. Okey, jadi jangan kita tertipu dengan keterampilan. Kita tak kisah siapa yang datang kepada kita selagi mana dia pakai, dia mungkin tak mahu berpakaian seperti mereka kerana apa yang mereka bawa. Kan? Kamu yang telah mencemarkan pakaian tersebut. Kamu yang telah mencemarkan. Kami yang bawa kebenaran tak mahu orang nampak kami seperti kamu. Mungkin, kan? Jadi kita yang orang awam ni jangan kita tertipu dengan keterampilan. Kita tengok hujah yang dia bawa. Jadi itu sahaja. Kita tangguh majlis ni ke minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. No wonder Saudi ditarik ni kan, ni Wahabi until last week kan. Dia kata there is no Wahabi je dalam ni, dalam Wahabi ni. Last week. Orang kafir